Salam serakup, selamat pagi. Bergulai dengan aku Jessica Chung. Bak berita Iban jam 11 pagi. Tu antara isi berita. Rakyat cukup berasai gagah hati lebuh nerima surat ngempu tanah ke lama udah endur mendam ngelamat tu. Pengaganya ulih dipedak bak muabala penerima lebuh pengerami nyuak ke surat hak ngempu tanah bak kampung Rantau Panjang, Batu Kaiwa, Maya Ari 1. Dia tu geran tanah sudah diterima, lalu tu jakuk tidak pansut ke siku hari 206 penerima suratnya. Dalam 20 lebih tahun lah, saya adalah semua yang telah oleh Jabatan dan Survey nak, setidaknya yang sendiri macam nyukat, untuk macam memudahkanlah sedalah yang ialah kami pun rasanya saya dah turun naik ialah kerana adanya tak kira semua adanya dipermudahkan adanya lah. Walau bagaimanapun surat hak milik ini memang dapat dikeluarkan kerana keprihatinan kerajaan dia memang nak membantu rakyat. Maka inilah mereka tahu bahawa surat hak milik ini memang dikeluarkan untuk rakyat. Jadi apabila sudah dikeluarkan, semua penduduk kampung yang menerima surat hak milik ini merasa gembira kerana mereka tahu ini adalah untuk kemudahan dan kesenangan anak-anak pada masa depan. Berduduk dengannya Sapit Kepala Menteri Dato' Amar Awang tengah liasan madah 206 ikut peranak menerima surat hak ngempu tanah baru Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Surat hak milik ini dikeluarkan di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah. Ia mempunyai keistimewaan. Pertama, kita tidak perlu bayar premium. Terus? Kedua, tak perlu bayar fees apapun yuran. Tempohnya adalah kekal. Nakak Kedatok Koya bisik 55,849 lot kenturung pendiau hari 360 buah kampung bak selampau Sarawak sudah disukat ngau 50,517 area sudah dipansut ke surat hak ngempu. Dikenal netap ke Vision Sarawak dekat nyapai status negeri maju manggai tahun 2030, Perintah Sarawak belematika cara pemadu engkeman ngambil nambah ke kualiti kuasa pengerja pengawal. Tu nyengkaum Raban Engineer. Kosapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. James Jambut Masiang, Raban Engineer ngesan tangkup pengawat cukup berguna berjalan ke Transformation Landscape Industri pengawat berumah. Masiang Kembagan Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal madah, Raban Engineer diberi bekal ngau infrastruktur kecukup dia kena berjalan ke semua pengawat ngau cakah. You must understand that engineering is very dynamic in nature, and dynamic in the sense that thing changes, system change, method of doing things change, and I hope that they are the changes of all this new item, new way of building thing, new ways of building. Ia mansut ke jakunya sepengudah berjadi Kepalan Engineer Antarabangsa Intek Institut Engineer Malaysia IEM Pampang Sarawak Maya Hari 1. Intek dibungkus kira-kira 4 juta ringgit dekat digagak berkota Semerahan ngau di Sadang jadi palan pemungkal dikena bercalai ke Transformation Engineer di Sarawak. Kumasing madagi dengan Intek Sarawak dekat bercalai ke Mayu Hagi Pansir sentang tanah gambut ngau payak. Tu inya siti hari cara ngambil ke pengawak ngagak struktur bangunan ke lebih entap lagi. 60% hari tanah di Sarawak ianya tanah gambut, lalu tu pemar besar di tapik Raban Engineer dekat ngagak struktur bangunan entap serta teknik engineer lebih optimum. Orang dari sebenarnya Malaysia tak dapat, they do not have much pit like ours, so they cannot design road on pit. But Sarawak, yes. So I want to give them the opportunity to design that road on pit. Unless you do that, then we have problem in pit construction of pit road all over Sarawak. Yeah. Berbangunnya palannya dekat diguna penuh dalam industri pengawak berumah. So in this new building, we aim to establish the innovation and research lab, which is on the ground floor, where everyone have heard from our DCM speech just now that he has promised us to initially kickstart the lab with support of our
state government. You are in architecture, engineering and consultant field, AEC. We try to promote what we call BIM, Building Information Model. That's why we are raising fund for the asset. And this is what will be a one-stop center for BIM, hopefully for not only for Kuching but for entire Sarawak. Bertemu baru. Sarawak kemari ngerikut ke-14 kes baru positif COVID-19. Kesemua kes direkod ke Ari Pelilih Kuching. Tu ngujung ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak, nambah ngagai 906 kes. Chairman Komiti Penyaga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak, JPBNS, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas madahkah 14 positif baru COVID-19 ianya 5 kes dari kluster Green Hill, 3 kes dari Wisma Seberkas, 4 kes baru, siti kes sama belah dari kes import B Perana Indonesia, ianya kes di Persa, Maya Gawa engau kes baru. Hari ini Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak ingin mengistirahkan satu kluster baru, iaitu kluster Wisma Seberkas di daerah Kuching. Kes ini melibatkan 2 premis yang berada dalam bangunan Wisma Seberkas. Kes mula dikesan apabila kes 866 menjalin saringan Kediri pada 26 Oktober 2020 kena mengalami demam dan batuk. Susulan daripada pelaporan tersebut, 7 kes lagi dikesan melibatkan kluster ini. Kes-kes ini dalam lingkungan umur 13 hingga 37 tahun, di mana 1 kes merupakan ahli keluarga dan 6 kontak tempat bekerja. Ini menjadi kejumlah kes dan kluster ini seramai 8 kes termasuk indeks kes. Setakat jam 12 tengah hari ini, 121 individu telah disaring melalui aktiviti pengesahan aktif yang sedang dijalankan di bangunan Wisma Seberkas. Kelimpah harinya 8 kes baru tiudah suman serta dikemendar ke Pansut Ahli Hospital Besar Sarawak Saritu. Penyampau kes dibinone perubat serta dipasok ke Bawat Isolation Hospital, ianya urung 126 iku orang. 26 PUI baru direport ke, lalu 2 PUI kebukai, lagi nganti pemutus Ari Makmal. Tu berita nasional. Penyampau 43,206 ikut pedagang mayuh sektor berdagang udah nerima pemain Ari Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional berungkus RM451.36 juta bagi tempoh pandemik COVID-19 perengkah hari bulan Mac nyentuh ke 18 Oktober tahun tu. Menteri Pemansang Pedagang, Enggau Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah, Tekun Nasional udah nerima kira-kira RM300 juta dari perintah dengan pakej prihatin PKS ngau pelian ngemun baru ekonomi menua penjana. Tahu diagian jadi pengawal mayar mudah ngagai pedagang kena pangkat dengan program COVID Business Recovery Micro CBRM ngau Tekun Business Recovery Scheme TBRS. Kementerian mengambil maklum panjang tempoh penularan wabak COVID-19 ini menjejaskan perniagaan bawah mikro dan informal. Dan usaha penjaja dan peniaga kecil. Justru itu, Kementerian telah mengeluarkan pelbagai bantuan kepada penjaja peniaga kecil melalui agensi pelaksana di bawah MIDEX seperti Tekun Nasional, SME Corp, SME Bank dan Bank Rakyat. Kelimparinya Wan Junaidi madah, agensi beberapa ofis menterinya SME Corp semoga bisa nyedia ke bantu bayar ngau pemansang bagi pedagang Bumi Putra yang kaum program tunas usahawan belia Bumi Putra Tiup babaru inisiatif penjana. Bantu diberi dengan cara pemati ngau geran ngemun ke pengawal pedagang nyentuh ke manggai maksimum RM15,000 serta matau pengawal pedagang bagi tempoh sepenglama 12 bulan. Naka bulan September tahun tu, bisik 765 orang bisik nyerta programnya. Ia mansut ke jakutnya lebih nyaut tanya Kaban Parlimen Jerai Sabri Azid tentang penyampau bantu udah dipansut ke dikena bantu pedajamin sepemanya tempoh COVID-19. Berita bukai. Berindia hari program Malaysia Rumah Keduaku diketukan MM2H, perintah dekat berarti serta mansiak baru program kedekat diaturnya secara komprehensif. Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Mai Nasal, Datuk Seri Nancy Shukri madahkah, program tu dekat diperhati yang kaum mengeliti programnya kenyawia dipejadi kebak tahun 2002.
Selain itu, penutupan sempadan negara serta kawalan kemasukan warga negara asing ke negara ini sejak tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu adalah masa terbaik bagi memberi peluang kepada kerajaan untuk menjalankan penelitian semula terhadap program ini yang mana ia tidak pernah melalui semakan terperinci sejak ia dilancarkan pada tahun 2002. Penelitian terperinci yang dijalankan ini merangkumi pelbagai aspek antaranya termasuklah kriteria, syarat-syarat dan insentif yang bersesuaian. Ia maksud kejakunya lebuhnya watanya Kaban Parlimen Petaling Jaya Maria Chin berkawal dengan program MM2H tidak ketua kemaya Aum Kunsil Negeri Maya Ari 1. Nangkan kenya lebuh nerang gosilia tentang peminta baru MM2H tu Saud Nancy. Untuk makluman ahli yang berhormat, berikutan pembekuan program MM2H secara sementara ini, Motek selaku penyelaras kepada program MM2H tidak dapat meneruskan pemprosesan permohonan baru. Hal ini mengambil kira pemprosesan permohonan MM2H ini juga melibatkan pelbagai kementerian dan agensi yang turut terlibat dengan keputusan pembekuan sementara tersebut. Ku ia dokumen peminta ungkup orang tinggal program MM2H kepada diproses, sudah dipulai ke baru ngagai peminta. Beritanya ngujung ke berita Iban pukul 11 pagi. Terus jaga pengelikuan pengerai kita, bersaup kita yang ngemunas pengerkai COVID-19. Aku madah ke diri mupuk dulu. Terima kasih.